Shalom saudara dan saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat datang ke persekutuan doa dan renungan pagi pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita berdiam diri di hadapan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan dan menaikkan permohonan doa padanya. Saat ini, marilah kita berdoa. Saya memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, pada saat ini Tuhan, kami angkatkan syukur kami Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan. Engkau telah begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah memimpin kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mendapat nafas yang baru Tuhan, yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Bahkan kami dapat menikmati hari ini Tuhan, penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Pada saat Tuhan, kami mau berdoa, kami mau menaikkan doa, kami mau memuji Engkau Tuhan. Bahkan kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon sertai kami daripada awal, pertengahan, hingga ke akhir Tuhan. Dalam sesi perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Kami serahkan setiap pribadi kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami selidiki sebentar saja nanti Tuhan, agar kami bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan seharian kami sebagai pengikut-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi ini diambil daripada Mazmur 13 ayat 1 hingga yang ke-6. Mazmur 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mari kita membacakannya bersama-sama. Ayat yang pertama, 1, 2, 3. Untuk pemimpin choir Mazmur Daud. Berapa lamakah engkau akan melupakan aku, ya Tuhan? Berapa lamakah engkau akan bersembunyi daripadaku? Berapa lamakah aku mesti menanggung kesusahan dan berduka cita siang malam? Berapa lamakah musuhku akan menguasai aku? Pandanglah aku, ya Tuhan Allahku, dan jawablah doaku. Pulihkanlah tenagaku. Jangan biarkan aku mati. Jangan biarkan musuhku berkata bahwa mereka telah mengalahkan aku. Jangan biarkan mereka bergembira kerana kejatuhanku. Tetapi aku bergantung kepada kasih-Mu abadi. Aku akan bergembira kerana Engkau menyelamatkan aku. Aku akan menyanyi untuk Tuhan kerana Dialah telah berbuat baik kepadaku. Renungan firman Tuhan pada pagi ini diambil daripada Mazmur bab yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya berikan tema iaitu pengharapanku tetap ada selamanya. Pengharapanku tetap ada selamanya. Mazmur 13 ayat 1 hingga ayat ke-6 ini adalah sebuah mazmur yang bermula dengan keluhan serta diakhiri dengan keyakinan yang teguh. Nah, perkongsian pada pagi ini iaitu sekurang-kurangnya kita dapat mengetahui situasi pemazmur, apa yang pemazmur alami, iaitu Daud pada ketika itu, iaitu dia mengalami kegelisahan. Muncul banyak persoalan dalam kehidupannya. Ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga saya membacakannya untuk kita. Berapa lamakah engkau akan melupakan aku, ya Tuhan? Berapa lamakah engkau akan bersembunyi daripadaku? Berapa lamakah aku mesti menanggung kesusahan dan berduka cita siang malam? Berapa lamakah musuhku akan menguasai aku? Dalam arti kata yang lain, saudara-saudari, bertanya, pemazmur bertanya dalam arti kata lain, di manakah Allah pada saat ini? Bila Allah mahu datang menolongku?
menyembuhkanku, memulihkanku, mengangkat segala penderitaan yang aku alami ini. Nah, mungkin kita juga pernah mengalami ataupun ketika ini sedang mengalami situasi kesusahan yang penuh dengan cabaran, yang penuh dengan penderitaan, sehingga kita merasa tertekan oleh keadaan sekeliling, menyebabkan kita stres. Lalu kita mula berfikir, Tuhan sudah tidak mendengar doa saya lagi. Tuhan sudah jauh daripada saya. Tuhan sudah tidak membelas kasihan kepada saya lagi. Tuhan membuat ini dengan itu dengan saya. Semualah negatif yang kita berfikir. Bertanya, berapa lama lagi aku harus menanggung kesusahan, duka cita ini. Sehingga kita berfikir, saudara-saudari, sedemikian. Saudara-saudari, hendaklah kita dalam keadaan apapun mempercayailah bahawa Dialah Allah yang berdaulat. Hendaklah kita mempercayai bahawa Dialah Allah yang berdaulat. Firman Tuhan berkata dalam Roma bab yang ke-11 ayat yang ke-33 berkata, alangkah hebatnya kekayaan, kebijaksanaan dan pengetahuan Allah. Siapakah dapat menjelaskan keputusannya? Siapakah dapat memahami cara Dia melakukan sesuatu? Saudara-saudari. Nah, bagi Allah tiada yang mustahil. Tiada sesuatu perkara yang Allah tidak dapat selesaikan. Baik hal sekecil pun maupun hal sebesar manapun, bagi Allah tiada yang mustahil. Walaupun pada saat ini kita tidak mengerti mengapa kita mengalami kesusahan sebegini, penderitaan sebegini. Nah, segala sesuatu ada waktunya. Nah, Allah mempunyai cara, waktunya tersendiri untuk menyatakan kebaikan kepada kita. Nah, untuk itu, marilah kita terus bersandar kepada Dia, yaitu Allah yang berdaulat, yaitu sumber pengharapan kita. Dalam surat 1 Korintus bab yang kedua ayat yang ke-9 berkata, apa yang belum pernah dilihat atau didengar atau terlintas dalam fikiran manusia, itulah yang disediakan Allah untuk orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Amin. Yang kedua, menyatakan permohonan kepada sumber pengharapan. Ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Nah, seperti pemazmur, apabila dia berada dalam situasi yang penuh dengan cabaran dan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Nah, kita dapat temukan, dia tetap berharap serta mengisytiharkan bahawa pertolongannya hanya datang daripada Allah yang berdaulat. Saya membacakannya untuk kita, ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Pandanglah aku, ya Tuhan, Allahku, dan jawablah doaku. Pulihkanlah tenagaku. Jangan biarkan aku mati. Jangan biarkan musuhku berkata bahawa mereka telah mengalahkanku. Jangan biarkan mereka bergembira kerana kejatuhanku. Tetapi, saudara-saudari, tetaplah kita bergantung pada Tuhan, walaupun apapun situasi yang kita hadapi pada saat ini. Seperti pemazmur berkata di ayat yang ke-6, tetapi aku bergantung kepada kasih-Mu yang abadi. Aku akan bergembira kerana Engkau menyelamatkan aku. Aku akan bernyanyi untuk Tuhan, kerana Dialah telah berbuat baik kepadaku. Marilah kita belajar daripada respon pemazmur dikala dia menghadapi penderitaan. Dia tetap bergantung
kepada kasih Tuhan yang abadi. Marilah kita mencontohi pemazmur. Dia tetap bergembira kerana Tuhan menyelamatkan dia. Dia tetap menyanyi untuk Tuhan. Nah, dia, iaitu Tuhan, telah berbuat baik kepadanya. Dia tetap memuji Tuhan. Untuk itu, marilah kita tetap berharap kepada sumber pengharapan kita, bahawa ada waktunya Tuhan menyatakan rencananya untuk kita. Pengharapan kita tetap ada, saudara-saudari, dan tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Saat ini, mari kita membuat pengakuan dosa. Firman Tuhan berkata, Mazmur 25 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Ya Tuhan, ingatlah akan kebaikan dan kasih-Mu yang telah Engkau tunjukkan sejak dahulu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan masa mudaku, kerana Tuhan baik dan adil. Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Marilah kita membuat pengakuan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Minta pengampunan serta mohon Tuhan membersihkan kita dari segala perbuatan yang salah. Mari kita berdoa. Seterusnya, kita bersyukur dan memuji Tuhan. Bersyukur terhadap pemberian Tuhan atas kita. Dialah Maha Kuasa, Maha Hadir dan Maha Tahu. Prihatin terhadap kita, anak-anak-Nya. Dalam segala keadaan pun kita pada hari ini, Dia tetap menyertai kita. Dia peduli pada kita. Mari kita bersyukur dan memuji kebaikan Tuhan. Seterusnya, kita berdoa untuk situasi pandemik COVID-19 di negara kita maupun di negeri kita maupun di tempat kita masing-masing pada saat ini. Kita berdoa untuk semua petugas barisan hadapan, frontliner, kiranya mereka terus kuat, tabah dan dikurniakan mempunyai kesihatan yang baik serta sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Yang kedua, kita berdoa juga bagi seluruh pihak kerajaan maupun swasta yang sekarang ini sedang bertugas lumus membendung penularan wabak penyakit-penyakit ini daripada terus menular, agar mereka terus sehati sefikir. Nah, seterusnya kita juga berdoa untuk para pesakit yang telah terjangkiti oleh penyakit COVID-19 ini, agar mereka menggunakan waktu kuarantin mereka dengan baik
untuk merenungkan firman Tuhan, serta mohon Tuhan memberkati kesehatan mereka melalui ubat-ubat yang mereka makan, tangan-tangan doktor yang merawat mereka. Khususnya, kita juga berdoa untuk ekonomi rakyat, pengusaha sektor pertanian, perikanan, dan sebagainya, agar ekonomi rakyat ataupun bagi yang mengusahakan sesuatu, agar ekonomi mereka semakin hari semakin pulih. Mari kita berdoa. Seterusnya, kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa bagi tanggung jawab sebagai ibu bapa agar menjalankan mesbah keluarga, pendidikan Kristian untuk kerohanian keluarga serta anak-anak di rumah pada saat ini. Kita juga berdoa agar keluarga kita terus mendapat perlindungan daripada segala macam penyakit yang berbahaya ini. Kita juga berdoa agar keluarga kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Mari kita berdoa untuk keluarga kita. Seterusnya, kita berdoa untuk gereja kita. Berdoa bagi gereja pada saat ini. Walaupun sekarang ini gereja ditutup, tetapi hendaklah umat Tuhan terus berdoa, terus membaca, terus merenungkan serta melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan seharian. Kita juga berdoa bagi seluruh kelancaran kebaktian atas talian, baik secara perarakaman ataupun kebaktian secara langsung. Mohon segala sesuatu dalam keadaan baik, seperti alat perlengkapan perakaman dan rangkaian internet yang laju. Mari kita berdoa untuk gereja kita.
Sebelum kita menutup doa dan renungan kita pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian, terus menjaga SOP